Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang ada pada petang ni. Kita ada pelajar daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, kita ada pelajar daripada Fakulti Muzik, dan juga kita ada pelajar daripada IM249. Seterusnya semua yang hadir bersama saya pada petang ini. Semua boleh dengar suara saya ya? Pelajar-pelajar mana yang belum masuk boleh panggil kawan-kawan untuk masuk. InsyaAllah kita akan teruskan kita punya discussion pada minggu ini. Yang mana yang belum, tolong panggil kawan-kawan ya. Kita ada daripada engineering mechanical, daripada muzik dan daripada pengurusan maklumat. Okay, kita ada Amir Haziq. Amir daripada mana Amir? Amir Haziq daripada grup mana? Kita ada Amira, kita ada Amirul, kita ada Hafizan. Okay, boleh belaka semua. Okay, boleh ya panggil kawan-kawan untuk masuk. Boleh dengar suara saya? Jelas ya, boleh dengar ya? Okay, kita teruskan sementara 6A. Okay, yang lain boleh panggil kawan-kawan lagi boleh masuk. InsyaAllah kita akan teruskan perbincangan kita pada petang ni. Petang-petang untuk Muslim, bulan puasa pula. Okay, walaupun letih, walaupun penat, namun banyak pahala yang kita dapat, banyak ganjaran yang kita dapat. Bila mencari ilmu lagi lah banyak ganjaran yang kita dapat. Okay. Jadi insyaAllah akan bersama saya dalam lebih kurang 45 minit untuk perbincangan kita pada kali ini. Sekejap ya, saya tengok slide, saya minimize sekejap. Okay. Alright, so kejap ya, saya betulkan saya punya setting kejap. Alright, so kalau ada apa-apa masalah ke apa ke, awak boleh tulis dekat sini ya. Alright, kejap ya. Alright, kalau kita teruskan kepada perbincangan kita pada petang ini. Okey, sekali lagi penghargaan kita berikan kepada tim daripada JPT, Jawatan Kuasa Pembangunan Modul dan Video, modul untuk yang bertungkus lumus menyiapkan modul-modul untuk kita punya subjek. Okey, penghargaan kepada mereka dan juga pensyarah-pensyarah yang terlibat dalam pengajaran CTU 554. Okay, untuk hari ini kita teruskan kepada tajuk kita ataupun topik kita yang ketiga, iaitu etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okay, kalau kita tengok masyarakat di luar pun kita ada pelbilang agama, pelbilang kaum, pelbilang etnik, iaitu masyarakat kepelbagaian. Di UiTM juga kita ada berbilang kaum, berbilang etnik dan berbilang agama. Okay. Jadi kita lihat kat sini kenapa perlunya kepada perbincangan kita pada kali ini. Seperti yang sebelum ni kita telah menekankan bahawa kita akan menekankan implementasi ataupun penghayatan etika dan peradaban. Okay, jadi pada minggu ini kita akan lihat bagaimana etika dan peradaban dapat kita adaptasikan dalam masyarakat kepelbagaian, terutamanya yang ada di Malaysia. Okay, kalau kita lihat di sini, berapa jumlah penduduk Malaysia? Okay, kalau kita tengok berapa jumlah penduduk Malaysia, boleh nampak tak dalam slide saya? Ada berapa jumlah? Ini daripada Jabatan Perangkaan, kita lihat pada tahun 2020, penduduk kita adalah seramai 32.7 juta orang. 32.7 juta ya, ramai ya. Okay, kalau kita tengok kat sini warga negara pada tahun ini, tahun 2020 yang warna hijau. Okay, 2020 yang warna hijau. Kalau warga negara adalah 29.7, ini pada tahun 2020. Kalau yang bukan warga negara adalah 3.0 juta. Okay, kemudian kita tengok juga kalau di Malaysia kita boleh lihat bagaimana jumlah penduduk mengikut jantina, lelaki dan perempuan. Okay, kalau kita tengok yang hijau, lelaki
lebih ramai daripada perempuan. So kalau kita tengok daripada jabatan perangkaan. Okay, alright. Ini kalau kita boleh lihat betapa ramainya penduduk di Malaysia yang ada, okay, dengan berbilang kaum, berbilang agama, berbilang etnik. Sebab itulah kita sangat menekankan kepada etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okay, contohnya kat kita ni dekat UiTM ni, kita memang sangat menekankan kepada etika dan peradaban sebab kita duduk dalam masyarakat yang macam-macam jenis etnik, macam-macam jenis agama, perbilang bangsa. Jadi sebab itulah kita kena menekankan etika dan peradaban supaya kita dapat memelihara keharmonian negara kita. Kita dapat memelihara kedamaian dalam negara kita. Okay? Sebab kalau kita lihat pun, walaupun negara kita ada pelbagai pandangan politik, tetapi kita masih lagi hidup dalam aman damai. Tidaklah sampai perang, sampai tumpah darah. Tak ada di Malaysia benda-benda macam tu. Sebab kita tahu kita adalah sangat profesional. Kita tahu dekat ruang mana yang boleh kita sampaikan pandangan kita, sampaikan manifesto kita, tapi dalam bentuk yang sangat profesional, tidak sampai berlakunya pertumpahan darah. Sebab apa? Sebab daripada inilah yang kita nak tekankan tentang etika dan peradaban. Apatah lagi daripada pelajar, mahasiswa yang ada pada hari ini, mahasiswa adalah merupakan tunjang ataupun yang akan menentukan kestabilan negara pada masa akan datang, ataupun dalam erti kata lain yang akan memimpin negara pada masa akan datang. Sebab itulah kita perlu menekankan tentang etika dan peradaban sebab kita duduk dalam masyarakat yang pelbagai. Okay? Alright, kat sini kita tengok dari segi sinopsis dia. Dari segi migrasi dan kepelbagaian. Okay? Migrasi dan kepelbagaian ataupun kita kata dalam erti kata lain diversity. Okay? Diversity ni adalah tidak dapat dipisahkan dalam mengupas etika dan peradaban. Okay? Kita ada migrasi, kita ada diversity. Sebab itulah kita tak boleh nak pisah tentang etika dan peradaban. Sebab kita nak mengekalkan keharmonian. Sebab apa? Kita nak menekankan kedamaian. Okay? Sebab kalau kita tak hidup aman damai, hidup kita akan jadi serabut. Kita dah bincang dah sebelum ni. Kalau hidup tak tenang, macam mana you nak berjaya? Okay, sebab itu kita perlu kekalkan dari segi ketenangan, kedamaian, keharmonian dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita dan dalam negara kita. Macam yang kita bincang tadi, kita adalah 32.7 rakyat yang ada di Malaysia. Jadi sebab itu kita kena jaga keharmonian kita. Okay, kalau kita refer semula, kita rujuk semula sebelum kedatangan Eropah ke Asia. So apa yang berlaku? Okay, pada era pra-kolonial telah wujud putaran migrasi di wilayah alam Melayu. So ni kita tengok sejarah sikit. Okay, kita refresh balik kepada sejarah, tengok sebelum kedatangan Eropah ke Asia, kita dah ada migrasi di alam Melayu yang telah menemukan peradaban apa? Pada masa tu kita dah ada migrasi kepelbagaian, diversity kita dah ada yang menemukan peradaban apa? Peradaban India, kita ada China, kita ada Timur Tengah dan kita ada alam Melayu. Masing-masing membawa budaya masing-masing, masing-masing membawa kepercayaan masing-masing dan kita lihat berlakunya masing-masing dengan sistem etikanya melalui apa? Melalui Selat Melaka. So kita tengok bagaimana satu ketika dulu Selat Melaka tu menjadi satu pelabuhan yang sangat popular, sangat terkenal. Jangan sebut popular, okay? Sangat terkenal seantero Nusantara. Semua orang datang daripada India, daripada China, daripada Timur Tengah datang ke Selat Melaka. Untuk apa? Untuk mereka berdagang. Kalau kita tengok tujuan mereka pada ketika itu adalah untuk berdagang. Okay? Bila orang berdagang, apa ciri-ciri mereka? Kalau kita flashback balik, orang nak buat bisnes, apa ciri-ciri mereka? Kalau ada kawan-kawan yang nak buat dropship yang duk jual barang-barang ni, apa ciri-ciri mereka? Apa sifat mereka?
Sudah tentu mereka kena pandai bercakap, pandai berkata-kata, dan yang penting mereka kena memahami keadaan pada ketika tu. Okay, dia nak datang dekat kita, contohnya dia nak jual apa ya sekarang ni? Okay, dia nak jual kosmetik ke, dia nak jual apa tu yang koko coklat tu kan, ataupun dia nak jual kuih raya lah kot. Sekarang ni dah dekat raya kan, tak datang dia nak jual kuih raya ke. Okay, so dia mesti akan cakap lemah lembut dengan kita. Dia kena tahu dulu, dia tengok kita suka makan apa, so dia akan memang kau cerita pasal keenakan makanan yang dia nak jual. Okay, dengan cara garam ke dia cerita? Tak. Orang yang bisnes, orang nak berniaga, dia akan lemah lembut. Muka dia akan senyum, dia tak marah. Cokoja. Saya nak sebut cokoja tu lah. Bulan-bulan puasa ni tak teringat pula nak sebut cokoja kan. Lepas ni boleh order cokoja. Okay. Alright, so kita tengok kat sini bagaimana bila orang buat bisnes, orang datang nak berniaga. So cara mereka macam mana? So itu adalah merupakan salah satu faktor wujudnya keserasian, wujudnya keharmonian, sebab masing-masing datang nak berniaga, jadi semua dengan manis mulut, dengan lemah lembut tutur kata, dia memahami. Dia nak datang kat tanah Melayu, kat alam Melayu ni, dia nak datang kat Selat Melaka ni, dia kaji dulu apa yang ada. Macam awak lah, awak nak jual cokoja kan, so awak kena kaji kawan awak tu dia ada duit masa bila. Okay, katakan dia ada duit ujung bulan, so bila ujung bulan je lah dia datang. Dia tahu kawan dia ada duit. Kalau kawan dia tengah kering, tak ada duit, awak datang jual, silap-silap habis barang-barang awak. Sebab itu orang nak berniaga, dia kena buat research. So sama seperti apa yang berlaku pada satu ketika dulu. Okay, mereka nak datang dekat tempat kita, mereka dah buat research apa yang ada di tempat kita dan macam mana yang boleh diorang buat jualan, perdagangan tanpa menimbulkan perbalahan. Okay. Kemudian kita tengok kepelbagaian ini menjadi lebih kental dan kompleks. Okay. Dia kental, dia kuat tetapi dia kompleks dengan kedatangan Eropah pada masa kolonial, pada era kolonial. Okay. Melalui perdagangan, penjajahan yang membawa kepada peradaban dan sistem etika serta nilai-nilai daripada Eropah. Okay. Kalau tadi kita tengok mula-mula datang ke Selat Melaka daripada India, China, Timur, alam Melayu, datang ke Selat Melaka, bagaimana berlakunya keharmonian, keserasian dalam perdagangan. Okay. Tetapi kemudian apabila zaman kedatangan Eropah dalam era kolonial, perdagangan berlaku dengan berjaya juga, tetapi dia masuk melalui penjajahan. Sebab itu di sini kita menggunakan istilah lebih ketal dan kompleks. Okay. Kemudian kita lihat daripada tindan lapis setiap unsur etika dan peradaban yang pelbagai ini, Timur dan Barat akhirnya tersulam melalui asimilasi, melalui akomodasi, melalui akulturasi dan melalui amalgamasi. So apa benda sisi ni? Okay, kita akan tengok sekejap lagi. Ini kita tengok dari segi prolegomena ataupun pengenalan daripada awal. So bila adanya berlakunya tindanan, berlakunya kemasukan kepelbagaian budaya daripada Timur dan Barat. Okay, kemudian kita lihat tersulamlah asimilasi, akomodasi, akulturasi dan amalgamasi yang berlaku pada rakyat jelata pada ketika itu hingga ke mercu pemerintahan kesultanan. Okay. Jadi kat sini juga melalui imigrasi ini, buruh paksaan juga, wujudlah masyarakat majmuk semasa penjajahan. Okay. So kita tengok dekat sini. Alright. Pada era pasca kolonial. Okay. Pada era pasca kolonial yang berlanjutan ke era globalisasi, sifat kepelbagaian di alam Melayu amnya dan Malaysia khususnya menjadi apa? Menjadi semakin pekat dan semakin ligat. Semakin bukan likat ligat. Lagi aktif. Dia lagi pekat dan lagi aktif, apatah lagi apabila platform digital terasas membentuk kepelbagaian yang sangat kompleks hingga ia dipanggil sebagai super diversity. Kalau tadi kita tengok diversity sahaja. Okay, kat mana ingat tak? Kita flashback balik kejap ya.
Okey, alright, kejap ya. Kat sini kita tengok awal-awal kita ada migrasi, kepelbagaian yang kita namakan sebagai diversity. Kemudian apabila adanya semua tu berlaku, maka wujudlah super diversity. Okay? Alright, so kita tengok dari segi era-era yang ada, maka inilah wajah, idea dan amalan etika yang berevolusi bersama penyesuaian pada peradaban-peradaban yang terlibat. Okay. Jadi kita tengok apa hasil pembelajaran kita adalah untuk menjelaskan proses pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Kedua, kita nak lihat ataupun menganalisis impak etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okay. Jadi kalau kita tengok dari segi kandungan dia, pertama kita nak tengok dari segi pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat berbagai. Yang kedua dari segi komponen etika dan peradaban. Okay, so komponen etika dan peradaban ini ada 4. Kita nak lihat dari segi persekitaran geofizikal, kita nak lihat dari segi masyarakat dan demografi, kita nak lihat dari segi ekonomi dan pasaran dan juga falsafah dan pemikiran. Okey, seterusnya kita akan lihat bagaimana Selat Melaka sebagai gelanggang kepelbagaian dan yang keempat warisan dan pendigitilan sejagat. Okey. Alright, so kita pergi kepada pengenalan. Okey. Istilah peradaban yang berasal daripada bahasa Arab digunakan bagi menjelaskan tentang maksud ketamadunan, hadharah. Okey, kalau kita tengok kat sini, hadharah. Okey, kita nak lihat peradaban tu daripada bahasa Arab, kita nak tengok bagaimana boleh menghuraikan maksud ketamadunan. Okey, sebab apa? Sebab kalau kita lihat sikit lagi sejarah, okey, sebelum kedatangan Islam, perkataan yang digunakan untuk membawa maksud peradaban adalah budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai dan kehalusan budi pekerti. Okay, so kalau awak lihat ni dia kata sebelum kedatangan Islam. Okay, so sebelum kedatangan Islam pada ketika itu kita tak ada perkataan hadharah, kita tak ada perkataan peradaban. Tapi pada masa itu yang ada adalah budaya. Budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai, kehalusan budi pekerti. Contohnya kita kata dari segi dia bersopan santun, baik orangnya, baik mak ayahnya, baik budaknya. Contohnya budi pekertinya baik. Kita tak kata, dulu-dulu kita tak kata wah bertamadunnya budak ni, tak ada. Okay? Kita menggunakan dari segi erti kata budaya. Okay? Budaya yang bertunjangkan kepada keluhuran nilai. Kita tengok masyarakat yang ada pada ketika tu saling tolong menolong, saling bantu membantu. Kalau ada kesusahan apa-apa, jiran-jiran datang bantu. Tak kira bangsa apa, tak kira agama apa. Okay, sebab apa? Sebab kita melihat dari segi budaya tu. Okay? Dari segi keluhuran nilai, dari segi kehalusan budi pekerti. Okay? Kemudian kita lihat istilah Melayu yang biasa digunakan untuk menjelaskan tentang peningkatan hidup bermasyarakat adalah tentang kemajuan. Okay, kalau dulu kita tengok budaya, halus budi pekerti, nilai dia, keluhuran yang nilai. Okay, kemudian kita lihat, kita menggunakan kemajuan, kita menggunakan pembangunan. Okay, tetapi kalau kita tengok kemajuan dan pembangunan itu masih belum menjelaskan dengan terperinci ataupun dengan luas tentang berbanding istilah tamadun. Okay? Sebab kita lihat tamadun ni adalah dia menyentuh dari segi semua aspek. Elemen spiritual, elemen intelektual dan elemen fizikal. Okay? Bila kita bercakap pasal tamadun, maksudnya kita adalah mantap, kita adalah cemerlang dari segi 3 elemen. Iaitu elemen fizikal, kita juga melihat elemen fizikal, kita juga melihat elemen intelektual. Okay, pemikiran, kita nak cakap orang tu bertamadun, kita kena tengok pemikiran dia macam mana. Okay, pemikiran yang bagus. Okay, kita ada fizikal,
Okay, kita kena tengok juga dari segi fizikal, kehidupan dia, bangunan yang kita ada, cara teknologi yang kita ada, okay, fizikal, intelektual, cara pemikiran dan elemen spiritual perlu ada. Okay. Alright, kemudian kita tengok selepas kedatangan Islam, maka istilah-istilah Arab mula digunakan dan diterima pakai dalam istilah bahasa Melayu. Okay. Alright, so kita tengok kat sini maksud etika dan peradaban. Okay. Sekali lagi kita dah sebut hari tu, sekali lagi kita flashback balik. Etika adalah prinsip moral ataupun nilai-nilai akhlak, adat sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu ataupun sesuatu kumpulan manusia. Okay, kita dah bercakap tentang dari segi prinsip moral, kebaikan, apa yang kita buat dengan perkara-perkara yang membawa kebaikan dan juga nilai-nilai akhlak. So ingat, bila kita sebut tentang nilai-nilai akhlak, kita fokus kepada penekanan kepada keagamaan dan ketuhanan. Jadi bila kita blendkan semua tu, dia akan ada di bawah rumpun etika. Okay, alright. Kemudian peradaban adalah sistem dan tahap perkembangan sosial sesuatu bangsa, kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Okay, yang ni saya rasa semua pelajar dah expert. Okay. Alright, kita tengok di sini. Ini agak penting di sini. Okay, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Okay, apakah pembentukan etika dan peradaban? Okay, kalau kita tengok kat sini kita ada lebih kurang 261 pelajar. Okay, mana kawan-kawan yang belum masuk kelas rep, tolong Roger, kawan-kawan untuk masuk. Okay, alright, so kita tengok semula kat sini. Pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Apakah pembentukan dia yang penting? So dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Pertama, dalam pembentukan etika yang penting adalah sistem kepercayaan dan agama. Okay. Sistem kepercayaan dan agama adalah sangat penting. Okay? Sebab apa? Sebab kita tengok keharmonian, kedamaian dan bertolak ansur yang tadi budaya-budaya yang kita sebutkan juga adalah berdasarkan kepada kepercayaan dan agama. Okay? Sebab tak ada agama, tak ada kepercayaan yang suruh kita bergaduh sama-sama kita. Tak ada agama, tak ada kepercayaan yang suruh kita menindas antara satu sama lain. Tak ada. Okay. Sebab itu kita lihat sistem kepercayaan dan agama adalah merupakan yang penting dan utama dalam pembentukan etika dan peradaban. Okay. Yang kedua, dari segi penempatan masyarakat. Penempatan masyarakat juga memberi efek, okay, memberi impact. Okay, merupakan salah satu faktor utama juga dalam pembentukan etika dan peradaban. Kat mana penempatan masyarakat tu? Di kota, di kampung, di estate ataupun di bahagian Lombong contohnya. So penempatan juga memberi impact pembentukan etika dan peradaban kita. Kita duduk kat mana? Duduk di KL. Di KL pun ada impact dia. Duduk kat mana? Dekat Terengganu. Duduk dekat mana? Dekat Kelantan. Duduk dekat mana? Dekat Sabah. Di mana? Di Sarawak. Jadi semua tu kat mana lagi? Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Kat mana kita ada, kadang-kadang dia juga turut memberi faktor mempengaruhi pembentukan etika kita. Okay, kita sendiri boleh kenal. Okay, kalau budaya orang timur, pantai timur macam mana? Kalau budaya orang pantai barat macam mana? Budaya orang selatan macam mana? Budaya orang utara macam mana? Kat Kulim pun ada ya. Okay. Alright, so semua tu dia ada pengaruh dia masing-masing, okay, dalam penempatan masyarakat. Okay. Sebab itu kadang-kadang bahasa pun tak sama. Okay, cara kita bercakap ataupun satu perkataan, kalau dekat Kedah dia maksud lain, kalau dekat Terengganu dia maksud lain. Okay. Sebab itu kalau kita nak berkawan ni okey lagi bila nak kahwin nanti. Bila nak kahwin, kenalah faham sensitiviti ataupun perkataan-perkataan yang mungkin akan membawa maksud yang lain. So yang tu yang kena hati-hati, takut tersalah guna bahasa. Orang Terengganu cakap ni apa benda, orang Kedah cakap benda ni apa benda, orang Penang panggil benda ni macam mana. So kena pandai, kena tahu, kena buat kajian. Okay? Alright, supaya apa? Supaya kita tidak
mencetuskan kontroversi. Okay? Sama juga kawan-kawan kita dekat Sabah, kawan-kawan kita dekat Sarawak, dekat Johor. So kita kena faham sensitiviti mereka, apatah lagi kalau dalam etnik-etnik yang ada. So kena tahu sensitiviti mereka dan jangan kita sentuh sensitiviti mereka. Okay? Alright, peningkatan kualiti kehidupan dan peningkatan jangka hayat. Okay? Bila kita nak membentuk etika dan peradaban, kita juga menekankan kualiti dalam kehidupan. Macam saya sebutkan tadi, kita ada elemen fizikal, kita ada elemen intelektual, kita ada elemen spiritual. Okay? So kita nak meningkatkan kehidupan kita, itulah yang nak menceritakan, nak menggambarkan bahawa kita ni ada peradaban. Kita ni bertamadun. Okay? Dengan adanya peningkatan kualiti. Okay? Contohnya kalau kita sebutkan dulu punya cerita, ada berapa kali dulu. Okay? Kita nak dapat api. Macam mana kita nak dapat api? Kita ketuk-ketuk batu. Okay? So kita kenapa ketuk batu? Sebab kita nak api. Okay. So sekarang ni you all nak api, you all ketuk batu lagi tak? Tak ada dah. Kita just buka switch je dekat dapur keluar. Ataupun kalau tersangkut apa-apa rosak kat dapur, kita cucuk-cucuk apa tu yang macam pistol tu kan, tembak-tembak dia, okey dia nyala. Okay. So maksudnya kita kena ada kualiti, peningkatan kualiti. Contohnya kalau kita katakan di Malaysia, kita ada kereta. Kalau dulu kita ada kereta apa? First kita ada Proton Saga. Okay. Selepas Proton Saga kita ada apa? Kita sampai sekarang ke Proton Saga aja. Kita nampak tak ada evolution dia, ada inovasi dia, ada peningkatan kualiti. Selepas Proton Saga kita buat Wajah, lepas tu kita buat Wira, lepas tu sekarang dah ada macam-macam jenis dah ada. Ya, kita ada dari Proton, kita ada Pro 2, kita ada MyV. So kita tengok MyV pun kita dah tengok ada injection dia, dia punya inovasi dia punya teknologi dia. Sebab itu kita lihat di sini peningkatan kualiti dalam kehidupan adalah juga sangat penting, dan peningkatan jangka hayat. Okay, jangka hayat pun kenalah perlu. Tak bolehlah kita buat apa-apa tahan takat 1 hari je. Macam mana? Kita buat apa-apa je tahan setakat 5 minit pun dah rosak, contoh. Ataupun dalam erti kata yang lain, MyV Supercar Malaysia. Okay. Alright. Ataupun dalam erti kata yang lain, kita nak buat sesuatu inovasi, dia mesti ada peningkatan kualiti dan dia mesti ada peningkatan jangka hayat. Okay. Contoh macam kita kata kita semua ni. Awak duduk dekat college, katakan bila dah masuk UiTM, kan duduk kat college. College mana? Okay, college Perindu, college apa lagi ya? Kolej Seroja, Kolej Teratai. Kalau dekat Puncak Alam kita ada Angsana, kita ada Rafflesia. Okay, kita ada apa lagi? Banyak lagi kolej-kolej. So awak duduk kolej tu berapa lama? Awak duduk seminggu ke? Awak just imagine kalau awak duduk kat kolej tu seminggu, lepas tu minggu depan kena tukar kolej, awak rasa hidup awak macam mana? Awak rasa bertamadun tak kalau awak kena pindah-pindah? Minggu ni awak duduk Seroja, minggu depan awak kena pergi duduk kat Teratai. Lepas tu awak kena duduk dekat Anggerik. So dia akan jadi hidup berpindah randah ni, dia akan menyusahkan kita. Unless kalau kita kata okay, semester ni you duduk kat sini, semester depan you duduk dekat college ni. So adalah juga dia punya kesempatan untuk you manage your life dalam masa 1 semester. Okay, sebab itu kat sini dia kena ada peningkatan kualiti dan dia juga kena ada peningkatan jangka hayat. Kenalah lama sikit kalau you nak buat apa-apa. Okay, alright. So sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur. Okay, itu juga penting untuk memberi pembentukan etika dan peradaban. Okay, bila kita sebut je sistem organisasi, maksudnya dalam organisasi you kena ada sistem. Dalam hidup bermasyarakat pun you kena ada sistem. Contohnya you duduk dekat satu taman, dia mesti ada ketua kat taman tu. Okay? You duduk dekat satu kampung, dia mesti ada ketua kampung. So dari segi struktur organisasi yang nak menjaga kestabilan. Kalau ada masalah kita tahu nak refer kat siapa. Okay, pergi kat ketua kampung. Kalau duduk kat taman, kita pergi kat ketua taman. Atau dalam erti kata yang lain yang nak bagi kita ingat mudah faham, dalam kelas. Dalam kelas ada ketua kelas tak?
Ada kan? Jadi kalau awak bayangkan awak duduk dalam kelas sekarang ni tak ada ketua kelas. So kalau ada masalah apa-apa awak nak refer dekat siapa? Contohnya awak kata macam kalau awak ada masalah macam mana ni maths lecture ni 554 ni siapa ni? Dengar-dengar ni Ustazah Fatahiyah ni mengajar ni. Okey, tak tahu ketua kelas pun tak tahu nak kontak sebab tak ada ketua kelas. Habis semua 1,000 orang kontak saya. Ustazah, madam, bila kelas kita pukul berapa? Contohnya. So dia akan jadi huru-hara. Okay, so bila you ada ketua kelas, so ketua kelas akan kontak saya. Okay, madam, I heard that saya dapat maklumat madam akan mengajar kita orang ya ke kelas bila contohnya. So saya akan bagi okay Hakim kelas kita pukul berapa masa ni jumpa saya dekat channel YouTube for example. So Hakim akan sampaikan. Okay. So kita ada ketua, dia akan menjaga kita. Dengan syarat ketua tu kenalah ketua yang ada kelayakan menjadi ketua. Jangan pula bila dia dah jadi ketua, dia tak function sebagai ketua. So kat sini dia akan terhapus, dia akan terganggu, sistem organisasi ni akan terganggu. Bila you dah assign ketua, ketua tu kena function. Kalau tak function, huru-hara lah kat dalam kelas you. Ataupun kita ada ketua kat dalam rumah katakan, ada ketua. Kalau ketua tak function, macam mana nak jadi dalam ahli keluarga? Ataupun dalam masyarakat, kalau ada ketua kampung. Kita ada masalah, kita pergi dekat ketua kampung. Ketua kampung pun tak nak ambil hal. So apa akan jadi pada kampung dia? Okay, so sama juga bila kita ada bercakap pasal organisasi. Kita ada ketua, kita ada timbalan ketua. Okay, ataupun dalam erti kata lain, kita ada class rep dan kita ada assistant class rep. Bila ada dalam struktur organisasi macam ni, ketua dengan penolong dia kena tahu bila dia nak berperanan. Bila masa ketua peranan, ketua dia memang kena sentiasa berperanan sebab dia ketua. Bila masa penolong nak berperanan, bila? Penolong dia nak berperanan apabila ketua dia tak ada. Ataupun ketua dia tak boleh nak function, ketua dia sakit ke, ketua dia masalah apa-apa ke. So di situ barulah peranan timbalan ketua akan ambil alih. Penolong ketua akan ambil alih. So kita kat dalam kelas kita dah tahu, okay Hakim sakit, Hakim ada masalah. So Hakim kena balik kampung for example. So kita refer pada assistant kita, Hakimah. Contoh, Natasha contohnya. Okay. Kita refer pada Natasha sebab Natasha adalah pembantu kepada Hakim. Okay, yang class rep tadi. So bila Natasha nak function, bila Hakim tak boleh function. Bila dia sakit ke, dia ada problem ke, so Hakim kata, okay Natasha, I leave it to you, so you please control. So masa itulah Natasha akan memainkan peranan. Okay, akan jadi huru-hara apabila Hakim ada, Natasha ada, Hakim tak function, Natasha pula overacting. Apa akan jadi? So kita dekat dalam kelas, kita dah tak tahu nak ikut siapa. Sepatutnya ikut Hakim. Tapi si Natasha pula yang overacting. Contoh. So bila ada confusing, orang dah tak tahu nak ikut siapa, dia akan jadi perpecahan dekat dalam kelas. So siapa yang suka Hakim, dia akan ikut Hakim. Siapa yang suka Natasha, dia ikut Natasha. Tiba-tiba datang pula John, contoh. John pula nak main peranan juga. Dah ada 3 orang. Hari tu John tak ada kan? Okay, hari ni tiba-tiba John pula datang. So bila banyak ketua, dia akan jadi makin lagi huru-hara. Sebab kita ada kepala kita masing-masing. Sebab itu dalam organisasi penting ya. Contohnya kalau anak-anak semua, awak semua kat dalam ni terlibat dengan student leaders ke, pimpinan pelajar ke. So bila dah ada ketua, kita kena ikut ketua. Bila ketua tak boleh function sebab dia ada masalah, so timbalan yang akan naik. Selagi ketua masih ada, dia boleh buat pimpinan. So you jangan kacau dia selagi dia tidak beri bantuan. Kita cuma support, tolong, bantu. Okay, sebab itu kita kata dalam organisasi kita, dalam masyarakat kita, dalam negara kita, kita bangun bersama, kita terbang bersama dan kita bangun daripada jatuh bersama-sama. Jadi itu yang kita nak tengok dari segi pembentukan etika kita. Itu nak tengok kita ni dah profesional ke belum. Itu baru satu dari segi organisasi. Kemudian kita tengok dari segi bahasa. Bahasa pun memainkan peranan penting. Bahasa dia akan menunjukkan budaya kita. Bahasa dia akan melambangkan bangsa kita.
Okay, contohnya kita di Malaysia, bahasa kita adalah bahasa Melayu. Jadi kita kena pertahankan bahasa Melayu. Cuba awak bayangkan negara-negara lain yang contohnya kalau kita kata among antara negara yang maju, Korea contohnya. Okay? Korea ataupun Jepun. Okay? Kalau awak nak pergi Korea, apa yang awak buat? Kita kalau nak fly pergi Korea, ada program, ada apa tu, twinning program ke, ada mobility pelajar ke nak pergi Korea. Oi, kita akan belajar bahasa Korea. Bahasa Korea tu kita akan hadam betul-betul. Sebab apa? Sebab kita tahu orang kat Korea dia memang menggunakan bahasa dia. Kita tahu dekat Korea, when you touch down dekat Korea, bila you pijak kaki dekat Korea, you akan tengok semua tu dalam bahasa Korea. Dia punya jalan-jalan dia semua dalam bahasa Korea. So kalau you tak tahu at least beberapa bahasa Korea, susah you nak survive. At least you tahu kat mana nak tanya bilik air kat mana, hotel kat mana, naik turun kat mana, dia punya subway dekat mana, train dia dekat mana. Kalau kita nak pergi Jepun sama. Okay? Sebab apa? Sebab kita kata bahasa melihat kepada rumpun bangsa kita. Bila orang luar datang dekat kita, orang luar masuk ke Malaysia, apa yang kita buat? Bila orang Korea datang kat kita, kita cakap Melayu ke? Orang Korea datang kat kita, kita duk arasu-arasu dengan dia, cakap Korea. Kalau orang Indonesia datang kat kita, kita cakap Indonesia kat dia. Bagus banget sih. Kenapa kita tak mempertahankan bahasa kita? Sebab kita tengok antara negara yang maju, mereka mempertahankan bahasa mereka. Duk sarang hiu kan? So ada ketika kita perlu pertahankan bahasa kita sebab dia merupakan salah satu pembentukan etika dan peradaban. Dia adalah satu merupakan faktor kerukunan, kemantapan tamadun kita. Bila awak touchdown dekat Korea, awak akan nampak memang orang Korea, muka Korea. Bila awak pergi ke Jepun, awak akan nampak orang Jepun. Awak pergi dekat Dubai, awak akan nampak orang Dubai. Bila awak pergi dekat KLIA, apa yang awak nampak? Jadi di situ kita boleh nak ada amalgamasi, akulturasi, apa sisi semua, tapi pastikan identiti kita terjaga. Pastikan originality kita terjaga. Nak cakap bahasa Inggeris boleh. Kita nak layan orang secara profesional boleh. Tapi kekalkan identiti dan jati diri kita. Okay? Kemudian kita tengok dari segi perundangan. Of course, perundangan juga sangat penting. Sebab itu kita mampu kekal dalam negara kita yang berbilang kaum, berbilang agama, berbilang etnik dengan ada perundangan. Perundangan apa yang kita ada pada awal-awal sebelum perlembagaan kita ada rukun negara. So perundangan itu yang akan menjaga kita. You duduk dekat UiTM, awak semua duduk kat UiTM. Kalau tak ada undang-undang apa benda awak nak buat? Kita tak ada, okay, masuk kelas, awak ikut suka awak nak add and drop bila, ikut suka awak nak masuk kelas mana, ikut suka awak lah contoh. Apa akan jadi? Awak rasa macam happy je kan ikut suka kepala kita kan? Ikut suka lah kita nak buat apa? Tetapi dia akan tak semua hidup awak. Awak nak masuk kelas mana? Masuk je kalau awak tak ada jadual. Awak bayangkan tak ada jadual. Ikut awak lah awak nak masuk kelas mana. So dia akan jadi tak semua, hidup awak tidak berjalan dengan lancar. Okay? Kemudian kita tengok daya reka cipta. Macam saya sebutkan tadi, untuk membentuk etika peradaban kena ada penciptaan teknologi. Dan akhirnya dia akan ada kelahiran dan perkembangan daya dan kreativiti. Okay, alright. So kita tengok kat sini adalah sangat penting. Awak kena jaga betul-betul kat sini. Dia adalah merupakan pembentukan etika peradaban yang penting untuk masyarakat kita, untuk negara kita dan untuk diri awak sendiri. Kalau diri awak tak ada undang-undang, macam mana awak nak hidup? Kalau awak tak ada agama yang menjaga diri awak, macam mana awak nak hidup? Kalau awak tak ada peningkatan kualiti, kalau hari ni semester lepas awak dapat 3.1, semester ni mestilah awak nak dapat 3.2 ataupun kita nak 3.5. Tak naklah semester ni 2.9, alamak, tak naklah macam tu. Contoh, okay? Kita berusaha, okay? Kita berusaha, seterusnya kita serah kepada Tuhan untuk menentukan. Tapi tak naklah daripada awal lagi kita dah tak nak berusaha. Okay? Macam tadi struktur, kita kena tahu siapa ketua kita, siapa you nak kena patuh, siapa you nak kena dengar cakap dia. Kalau ketua kelas cakap macam ni, contoh dia.
Okay, alright, tu antara yang membentuk yang terlibat dalam pembentukan etika dan peradaban. Okey, seterusnya kita pergi kepada komponen yang ada. Okey, komponen yang kita ada 4 komponen tadi. Pertama dari segi persekitaran geofizikal. Okey, persekitaran geofizikal kita lihat dari segi etnik yang mempunyai pertalian sejarah, tradisi budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu. Okey, yang ini apa Kita tengok kat sini. Okey, ni komponen etika dan peradaban. Kita ada persekitaran geofizikal, kita ada masyarakat demografi, kita ada ekonomi dan pasaran, dan kita ada falsafah pemikiran. So we go back here, kita pergi kat sini. Okey, pergi kat sini tentang persekitaran geofizikal. Kita tahu persekitaran tanah Melayu mempunyai iklim dan kedudukan geografi yang terlindung daripada bencana alam. Itulah menjadi salah satu faktor. Okey, kita menerima ramai kedatangan daripada pedagang pada satu ketika dulu. Okay? Sebab itu kita lihat kat sini suasana ini secara tidak langsung mempengaruhi jiwa dan tindakan Melayu untuk tidak bekerja keras kerana punca rezeki dia mudah pada ketika itu. Okay? Alright, kemudian kita tengok dari segi sumber pertanian. So kita tengok secara detail. Okay, kemudian peradaban yang adalah menyulam kepada peradaban masyarakat majmuk melalui disfusi budaya. Okay, alright. So yang kedua, kalau tadi kita tengok dari segi geofizikal. Okay, dari segi persekitaran, iklim yang ada di sekeliling kita, dia juga mempengaruhi jiwa kita, dia mempengaruhi cara hidup kita. Okay, kita akan tengok sekejap lagi. Kemudian kita ada masyarakat dan demografi. Okay, masyarakat, apa maksud masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem berinteraksi sosial di mana sebahagian besar interaksi berlaku dalam lingkungan sistem sosial tu. Okay, ataupun dalam erti kata lain, kumpulan manusia yang hidup bersama dalam satu tempat dengan aturan dan cara-cara tertentu. Okay, masyarakat adalah komuniti yang saling bergantungan dan saling memerlukan antara satu sama lain. Okay, kalau kita lihat ciri-ciri masyarakat ni apa? Ciri-ciri masyarakat adalah berkelompok. Okay, dia duduk berkelompok, dia ada budaya, dia juga mengalami perubahan, dia berinteraksi macam kita sebut tadi dengan bahasa-bahasa yang sendiri dan mempunyai kepimpinan dan dia ada aturan sosial dia. Susun lapis macam kita sebutkan tadi. Okay? Kemudian kita lihat dari segi satu kelompok manusia yang hidup bekerjasama hingga mereka dapat mengorientasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya dengan kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Okay, maksudnya kita ada etnik kita ada masyarakat kita ada aturan kita tertentu, kita ada kesatuan sosial kita yang tertentu, kita mempunyai batas-batas tertentu. Sebab apa? Sebab kita tak nak menimbulkan konflik. Kita tak nak mengganggu sensitiviti masyarakat ataupun etnik-etnik yang lain. Okay? Alright. Masyarakat dalam konteks Malaysia. Okay, kita masyarakat plural terdiri daripada perbilang bangsa membentuk satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti yang berasingan. Contohnya dekat tanah Melayu kita ada 3 etnik utama. Okay, kita ada Melayu, Cina, India di Semenanjung. Kemudian kita ada Bumi Putra Sabah. Okay, Kadazan, Dusun, Bajau dan lain-lain. Kita ada Bumi Putra Sarawak, Iban, Melanau dan sebagainya. Okay, bukan sahaja terpisah kerana adat, makanan dan pakaian, tetapi juga dari segi pekerjaan dan tempat tinggal. Kita tengok tadi penempatan juga akan dia akan mempengaruhi, memberi efek kepada pembentukan peradaban kita. Okay, sebab itu kalau kita tengok kewujudan masyarakat plural ini adalah sejajar dengan penjajah yang datang ke tanah Melayu dengan membawa masuk semua kaum tersebut untuk bekerja di tanah Melayu. Okay, masyarakat plural bercampur antara satu sama lain tetapi tidak bersatu. Dia bercampur tetapi dia tidak bersatu dalam erti kata dia tidak bersatu sebab dia ada budaya sendiri. Dia ada kepercayaan tersendiri. Dia ada amalan-amalan dia tersendiri. Okay, mereka hidup berdekatan tetapi terpisah dengan sistem politik serta masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama, bahasa dan pemikiran. Okay, alright, ni kalau kita tengok dari segi garis masa,
Okay, yang ni awak dah selalu tengok garis masa, sebelum ni pun dah ada dari segi peradaban masyarakat majmuk, daripada masyarakat majmuk dan kepelbagaian, daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka, Portugis, Belanda, British, kemudian Jepun, kemudian pembentukan kemudian kemerdekaan dan pembentukan Malaysia. Okay, di masyarakat majmuk kita tengok budaya majmuk di tanah Melayu merupakan hasil pertemuan dan pertembungan budaya besar dunia. Okay, kalau peradaban majmuk bercirikan semula jadi tanpa paksaan dan fleksibel, masyarakat majmuk bercirikan permaksaan dan perbezaan yang kita sebutkan tadi bila masuk kena bekerja. Okay, alright. Okey, yang ni penting juga, yang tadi yang kita sebut apa sisi-sisi itu kan, segregasi, akomodasi, asimilasi dan amalgamasi. Okey, so hasil daripada budaya yang kita ada berbilang kaum, berbilang bahasa, berbilang bangsa. So yang ni yang berlaku. Pertama adalah segregasi. Segregasi daripada perkataan segregate, berasing. Okay, contohnya apabila satu ketika dulu kita ada orang Melayu duduk di kampung, orang Cina duduk di Lombong, orang orang India duduk di estate. Okay, sebab itu kalau kita tengok formula dia A, B, C, dia dalam kurungan masing-masing. Okay, berbilang kaum tapi mereka terpisah. Sebab tu dia ada gap. Okay, orang Melayu duduk kat kampung, dia tak ada rapat sangat dengan orang India dia duduk dekat estate, dan orang Cina bekerja di Lombong-Lombong. Itu kita kata segregasi, dia berasing, dia terpisah. Kemudian berlaku pula akomodasi. Akomodasi maksudnya penerimaan tahap terhadap norma dan nilai tanpa menggugat budaya masing-masing. So kita duduk bersama-sama tapi kita ada identiti yang sama, yang berasingan, tetapi kita tak bergaduh. So kita contohnya kita ada A, B, C, kita ada Melayu, Cina, India. So kita punya budaya pun ada Melayu, Cina, India. Okay, merujuk kepada budaya kita masing-masing. Masih belum ada percampuran, tapi kita saling accommodate, saling bantu-membantu, hidup kita saling tolong-menolong, hidup kita tidak bergaduh, tetapi kita ada ciri masing-masing. Kalau kita tengok orang tu, orang India, maksudnya dia pakai sari, dia orang India. Kalau dia pakai cheongsam, dia orang Cina. Kalau dia pakai kebaya, pakai baju kurung, pakai jubah, dia orang Muslim pada ketika itu. Okay, dia membawa budaya masing-masing. Okay, dia mengekalkan identiti masing-masing. Apabila asimilasi adalah merupakan proses integrasi sehala yang menghasilkan satu kelompok masyarakat yang mempunyai satu budaya, satu bahasa dan satu agama. Okay, contohnya kelompok ni dia ada minoriti dan dia ada majoriti, dia ada dominan dan dia ada minoriti. Contohnya kita tengok formula kat sini, dia ada A, B, C. Formula dia A. Contohnya dekat satu taman dia ada A, B, C. So siapa jadi ketua? A. Sebab apa A jadi ketua? Sebab dia dominan. B dan C tu minoriti dan dia orang menerima. Okay, contohnya kat taman. Kat taman tu ada orang Melayu, ada India, ada Cina. Okay, siapa yang jadi ketua kat situ? Orang Melayu. Sebab apa? Sebab orang Melayu ramai dekat situ. Dan orang Cina dan India ni dia okey je. Dia hidup aman-aman, dia tak bergaduh pun, dia tak berebut pun nak jadi ketua sebab dia tahu dia minoriti. Okay, bila ada satu kawasan kat taman perumahan, taman tu ramai Cina. So ketua dia Cina. So Melayu dengan India ni okey je, tak ada gaduh-gaduh. Itu maksudnya asimilasi. Okay. Ada satu lagi kita kata amalgamasi. Amalgamasi ni maksud dia tahap asimilasi yang paling tinggi merupakan proses pencantuman melalui biologi. Contohnya perkahwinan campur. So itu kalau kita tengok formula dia A campur B campur C jadi D. Okay? Dia campur-campur dia jadi satu lagi dalam bentuk yang lain. Okay? So ini adalah konsep asimilasi ni awak boleh tengok dari segi dia punya putaran dia. Kemudian yang ketiga dari segi ekonomi. So kita tengok ekonomi pada masa awal era prakolonial, ekonomi sara diri. Maksudnya dia hidup untuk keperluan diri dan keluarga. Kemudian pada zaman Kesultanan Melayu Melaka naik kepada perdagangan. Kemudian pada era kolonial dia ada pelombongan, biji timah, ladang getah semua. Dan era pasca kolonial kita ada strategi semula untuk penyusunan masyarakat pada ketika itu. Okay. Kemudian kita ada dasar ekonomi baru. Objektif dia untuk pembasmian kemiskinan, penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi, tanpa mengira kaum. Okay. So kita tengok dari segi dasar ekonomi baru.
Okay. Kemudian dari segi falsafah pemikiran yang keempat. Okay. So kita lihat dari segi falsafah pemikiran yang matlamat dia telah pun ditentukan oleh manusia, diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. So kalau kita tengok pandangan daripada Ibnu Khaldun, ilmu perlu diintegrasikan ilmu agama dan ilmu alat. Okay. Maksudnya menuntut ilmu agama, logik, fizik, falsafah, matematik dan bahasa Arab. Okay. Dan kita lihat dari segi falsafah ini perspektif pada masa pemikiran moden, perspektif ini memberi pandangan manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan berhak memilih cara bagaimana untuk mencapai matlamat hidup dia. Okay, so yang ni kita boleh baca dari segi bagaimana Selat Melaka macam kita sebutkan tadi menjadi gelanggang kepelbagaian. Ramai yang datang ke Selat Melaka. Kat situ berlakunya proses perdagangan, dekat situ juga berlaku proses perkahwinan dan dekat situ juga berlakunya proses dakwah. Okay. Alright, ini dari segi Kesultanan Melayu Melaka pada masa tersebut berlakunya zaman pemerintahan, bagaimana ada pemerintahan dari segi hukum kanun Melaka, undang-undang Laut Melaka, kemudian adanya dari segi perdagangan, undang-undang Laut Melaka untuk menjaga keselamatan, dari segi kependudukan, kat sini berlakunya pluraliti, ada Baba Nyonya Melayu Arab, Melayu India Serani semua ada dekat sini dan kepelbagaian budaya. Okay. Kemudian kita tengok dekat sini pembentukan masyarakat majmuk, okay, bagaimana pada ketika era kolonialisme kedatangan British ke alam Melayu berdasarkan kepada keagamaan, kekayaan dan kemegahan. Okay, kita lihat apabila berlakunya pada zaman Eropah pemisahan di antara agama dan sains, okay, kemudian dasar pemisahan agama turut diteruskan di British apabila British masuk ke tanah Melayu. Okay, kemudian kita lihat kepada warisan dan penjitilan sejagat. Okay, dari segi teknologi, okay, yang dibawa kepada seluruh peradaban Malaysia, memberi impak peradaban dunia, peradaban manusia, okay, memberi impak kepada kita. Okay, impak media digital ke atas etika peradaban dapat dilihat melalui peningkatan jaringan komunikasi, mendekatkan manusia dari jauh, meningkatkan taraf hidup dan membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sempadan. Tapi bila kita masuk kepada penjilitilan, kita kena pastikan diri kita penuh dengan kawalan. Kawalan untuk kita menerima manfaat, kawalan untuk kita menolak mudarat. So kita kena pandai. Okay, macam kita sebut hari tu, kita tengok kat sini, kita melalui teknologi kita boleh mendekatkan yang jauh, tapi jangan sampai kita guna teknologi kita menjauhkan orang yang dekat. Okay, so yang tu yang kita kena jaga. So sebagai penutup, kita lihat peradaban secara umum untuk pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan, pemikiran, kemajuan. Kemudian kita lihat dari segi penekanan tentang ilmu, okay, penting untuk membantu kita ke arah pembinaan kejayaan dan sesuatu masyarakat. Kemudian pengajaran daripada kita dan sejarah kita. Kemudian dari segi persoalan dasar berkaitan etika dan peradaban, memberi ruang kepada kita untuk berinteraksi secara positif dan pendedahan mengenai latar belakang etika dan peradaban masing-masing. Ingat macam kita pesankan, kita ada 32.7 rakyat ataupun masyarakat ataupun penghuni penduduk di Malaysia. Pastikan kita perkuatkan kita punya etika dan peradaban untuk kita kekalkan keharmonian, untuk kita kekalkan keamanan, untuk kita kekalkan kesejahteraan. So pastikan kita mengetahui, buat kajian, jaga sensitiviti. Jangan sampai kita sengaja untuk melanggar sensitiviti, takut nanti berlakunya konflik ataupun pergaduhan. Okay, seterusnya para pelajar boleh masuk semula kepada kelas untuk tutorial seterusnya lepas ini. Ini adalah rujukan dan sekali lagi ini adalah tim daripada JPT yang membantu kita untuk modul-modul untuk kita punya subjek. Okay, saya rasa itu sahaja untuk pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu hadapan pada waktu yang sama, channel yang sama bersama dengan saya. Okay, so kalau ada kawan-kawan yang tertinggal, dia boleh rujuk balik kita punya YouTube untuk sama-sama melihat apa perbincangan kita yang berlaku pada hari ini. Okay, itu sahaja pada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka yang hadir. Semoga kita dapat manfaat bersama dan semoga dipermudahkan untuk anda untuk memahami perbincangan kita pada kali ini dan selamat masuk ke kelas tutorial pada selepas ini. Dengan itu saya rasa insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu depan pada waktu dan masa yang sama bersama saya. Okey? Terima kasih semua.